sebab mereka mengumpulkan atau mencampurkan pelatih yang ada masalah dadah dengan pelatih ada masalah sosial. Itu one of the problem. Tetapi cara pemulihan mereka sama. Dia akan ada isu seperti, ini antaranya, penghuni program pemulihan melibatkan 4 modul, iaitu taklim, bacaan hadis pilihan, hafalan zikir Al-Quran, dakwah, khurus selama 4 bulan, 40 hari, 4 hari bersama jemaah, ibadat, solat 100 rakaat setiap hari, solat fardu, solat sunat, dan khidmat, membersih tempat tinggal, memasak dan mengemas diri. So kalau dilihat kepada program ini, nampaknya macam tak ada apa-apa, tetapi penghuni bila kita membuat siasatan dan menembual, mereka kadang-kadang tidur 3 jam. 3 atau 2 jam, ya. Kerana, dan dari segi makanan memang itu telah disahkan sebab Jabatan Kebajikan Masyarakat selepas kita hubungi itu membuat siasatan mereka, dia juga melanggar beberapa peraturan dari segi rumah swasta yang dimiliki oleh yang di bawah seliaan JKM. Dari segi makanan tu mereka kadang-kadang hanya diberi nasi dengan garam, yang saya tahulah itu mengikut aduan daripada penghuni. Mereka juga makan yang tidak mencukupi sebab mereka difahamkan bahawa daripada makanan itulah mereka akan melakukan perkara-perkara yang maksiat dan sebagainya. Dan mereka sentiasa disuruh berpuasa. Masa kami pergi itu ada 52 orang lelaki dan yang baru 52 lelaki ni, 20 lelaki yang dah lama, 20 lagi yang baru, dan ada 12 wanita. So 52 orang semuanya. Dan mereka ini umur mereka antara 10 ke 54 tahun. Dan kalau kita lihat isu pemulihan tu, sepatutnya mereka ditempatkan untuk tempoh 6 bulan saja, ya. Tetapi ada di antara penghuni ini dah 4 tahun, 4 tahun berada di situ, dan ia bukanlah duduk secara percuma, ya. Kita kena faham bahawa penghuni-penghuni ini keluarganya membayar sejumlah wang untuk mereka dipulihkan. RM600 seorang sebulan. Well, according to their rules, mengikut peraturan mereka, betul ada lawatan daripada keluarga, tetapi kebanyakan mereka menyatakan bahawa keluarga tidak dibenarkan datang dalam tempoh-tempoh tertentu, dan kalau keluarga datang pun mereka tidak dibenarkan mengadu kepada keluarga, dan sentiasa dia punya warden atau pegawai dia punya pegawai yang berkaki tangan yang bertugas itu sentiasa ada dalam semua pertemuan di antara pelatih dengan keluarga. Dan oleh yang demikian mereka memang, dan mereka dimaklumkan bila keluarga tanya dah boleh balik, tak, dia kata mereka memang belum boleh balik sebab mereka belum lagi dipulihkan. So itu yang daripada 6 bulan jadi sampai 4 tahun tu. Please. I just want to know how the pelatih was not able to keluar, sebab this is a pusat pemulihan, it's not a tightly controlled environment kan. So mengapa they were able to bukan escape but keluar and meet their families, and why the families are not concerned about that? Thank you. They were not allowed to keluar because the house is being padlocked. Dikunci dari luar. Mereka memang tak boleh keluar. Masa saya pergi juga dengan staff Sohakam untuk menemu bual, kami dikunci dari luar. So we stay inside, temu bual pelatih, dan mereka padlock. Dan I mean anything could happen to us too. Tetapi mereka kata, oh kami memang buat begitu. Dan rumah perlindungan penjagaan wanita itu sebenarnya diletakkan zinc. Sebenarnya mereka kadang-kadang tak nampak cahaya matahari pun. Semuanya ditutup dengan curtain, kemudian ada grill, ada pula lagi pagar zinc mengelilingi rumah tersebut. Dan kenapa parents tak concern? Sebab parents tidak dimaklumkan. Parents tak boleh maklumkan, pelatih tak boleh beritahu pun parent apa yang berlaku kepada mereka. Kalau mereka cakap, mereka akan dikenakan tindakan
kononnya tata tertib lah dan hukuman. Dan ada disebut di situ, mereka dikenakan hukuman takzir kalau mereka memaklumkan perkara-perkara itu kepada keluarga. Yes. Sorry, can we say that they were being kept as if they were in prison? Yes, it's worse than prison, I think, in some way. The 52 people, the 52 trainees, pelatih tu, including kanak-kanak ke Puan? Because you said kanak-kanak were being rescued. Ada umur 10 tahun, kita ada 4. Masa kita pergi tu ada 4 orang. 4 orang kanak-kanak. Bawah 18 tahun. Bawah 18 tahun. Dia kata dia kata rumah pemulihan tu berasaskan pemulihan Islam. Itu saya, sebab tu saya kata kena sebut dia kata. Tetapi kalau kita tengok dari segi pemulihan tu, saya tak jangka juga Islam mencadangkan cara pemulihan yang sedemikian. So ada juga hukuman-hukuman takzir, rotannya, mereka kena berpuasa, dan yang kami lihat tu yang dia panggil tu commando squad or whatever, yang kepala dekat bawah, kaki dekat ke atas. That is for 4 hours, 4 jam duduk dengan kepala ke bawah, kaki ke atas. I think that's real torture. Dan itu tentunya sangat bertentangan dengan UN Declaration Hak Asasi Manusia, dengan isu-isu penyiksaan dan sebagainya. Jadi bagi kita, mereka ini sepatutnya sebagai warga negara yang dewasa, punya hak asasi. Kita dah ada dalam perlembagaan tu, perkara 5 sampai 13, yang itulah menjadi guideline kita dalam siasatan kita. Jadi bagi saya, ia adalah pelanggaran hak asasi manusia. Dan saya juga nak menyebut bahawa dari segi bila mereka membuat press yang mengatakan Suhakam menghasut penghuni dan juga kemudiannya menghasut kanak-kanak lah supaya menderhaka kepada ibu bapa, bagi saya perkara itu tak benar lah. Saya sebagai mantan bekas Pesuruhjaya Kanak-kanak lebih tahu mengenai isu-isu tersebut, dan perkara ini perlulah. Kanak-kanak bukan hak milik mutlak ibu bapa, dia adalah amanah Allah kepada kita, dan kita tidak boleh melakukan sesuka hati kita terhadap kanak-kanak. Dan undang-undang negara kita sangat jelas, mereka perlu dihantar ke sekolah, mereka perlu diberi makan minum yang cukup dan sebagainya. Ya, diorang melapor. Kami ambil gambar ya, ada semua dalam ni. Yang mana yang ada dipukul dan sebagainya, itu memang ada, jelas.